One, Allah. one, two, three. Bismillah, Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minum. Minum. Sambil kita menanti orang tengah masuk. Orang tengah masuk ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah. Jom, panggil kawan-kawan. Topik malam ni menarik insyaAllah untuk kita kongsikan, untuk kita share, untuk kita bincang-bincang dengan Tok Abah. Subhanallah. Memang seronok. So insyaAllah jangan lupa siapa-siapa yang join tu, kalau nak dapat macam biasa pendapatan lebih dan sebagainya, rezeki lebih, klik button yang dekat bawah tu, orang komen tersebut, jom kita join keluarga usahawan Tok Abah insyaAllah. So kita bantu-bantu dekat situ siapa-siapa yang nak menjana pendapatan lebih, insyaAllah jom join ramai-ramai insyaAllah. So siapa yang baru tengok, baru lihat, jangan lupa panggil saudara mara, kawan-kawan semua. Jom kita duduk dalam satu majlis ilmu, majlis yang sangat dicintai oleh para nabi, para rasul dan juga para malaikat. InsyaAllah, Allah Rabbi, majlis ilmu adalah taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Tok Abah, malam ni sementara nunggu orang tu nampak dah ramai dah masuk dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, terima kasih. Ramai dah. So malam ni Tok Abah, kita nak bincang satu topik, kita nak sembang-sembang dalam masa setengah jam. Kita nak bincangkan, kalau malam yang sebelumnya kita membicarakan tentang topik isteri ataupun wanita yang menjadi idaman bagi sang suami, ataupun dinda pujaan hati kanda. So malam ni Tok Abah, kita nak pusing sikit topik tu. Kita nak bincangkan, kita nak sebut bagaimanakah agaknya. Memang tak seronok nak sebut, tapi tak apalah, untuk ilmu, untuk pembelajaran, sebagai garis panduan supaya kita tak over, kita tak cross garis tersebut. Apakah agaknya ciri-ciri isteri yang kurang disenangi oleh sang suami ni, Tok Abah kan. Sometimes bagi sang isteri, dia tak rasa pun benda tu merupakan perbuatan yang mungkin tidak disenangi, menjengkelkan hati suami dan sebagainya. Tak ada apa, biasa. Kan? Pakai baju malam-malam, baju kelawar koyak-koyak, tak ada apa, biasa. Kan? Tapi bagi suami, ish loh, apalah isteri aku ni buruk, no. Kan? So benda-benda simple macam tu, Tok Abah. Kan? So yang inilah kita nak share, kita nak kongsi dengan penonton yang setia menonton rancangan kita, Tok Abah. So agak-agak lah Tok Abah, berdasarkan pengalaman Tok Abah, kita sama-sama duduk dalam bilang latihan yang ni. Tok Abah lagi lah berpuluh-puluh tahun berhadapan dengan beratus-ratus ribu insan ataupun manusia yang Allah hidangkan di hadapan Tok Abah. Apakah agak-agaknya ciri-ciri di antara wanita-wanita yang ataupun isteri-isteri yang lelaki kurang selesa seandainya perbuatan ataupun sikap itu ada, mereka lakukan? Soalan sangat penting lah, isu sangat penting ya untuk semua orang ya, sebab realitinya mana rumah tangga yang tidak kata tu ada pernikahan komplit ya, mana bumi yang tak diguyur hujan, mana lidah yang tak tergigit ya. Jadi itulah kita ambil apa pesan Nabi. Pesan Nabi ialah pilihlah wanita yang sejuk mata memandang. Jadi ciri-ciri yang mungkin tidak disenangi, menjengkelkan suami lah, ciri-ciri yang tak berapa sejuk mata memandang ya, baju kelawar ke, bedak sejuk, memang nama bedak sejuk tapi tak berapa sejuk mata memandang, dah macam kuntilanak. Tapi sebenarnya ni dia sebenarnya bila Tok Abah tanya ya, rintihan suami yang tak terucap ya, apa sebenarnya menyebabkan awak kadang tak berseronok dengan sifat-sifat ciri isteri ni. Pertama itulah, saya dah pesan sejak kahwin, tolonglah jaga sembahyang, tolonglah sembahyang. Tapi ramai isteri yang kadang alah tahulah tak boleh paksa-paksa, kita kena ikhlas, kita masih muda, kita ya Allah. Just because dia pakai makeup 2 jam. Jadi macam mana kan ni, Zuhur asal kodok. Dia kodok je. Dia ke kodok. Memang jadi kodok lah kalau kodok je kerjanya. Make up 2 jam. Gila. Takkan nak basuh. Itu contoh. So bila ingkar perintah Allah, memang kecil hati suami, sedih. Dan ingat, bila anda tak jaga solat, ya, memang dosa-dosa anda tanggung dosa, tapi suami dapat dosa kering yang akan menolak suami masuk neraka. Please. Itu jadi kecil, yang jengkel, lama-lama memang tak tahan. Lepas tu kau lah, kerana dia tak hormat pun, just because ya, dia pun sama, gaji sama, kelulusan sama, kadang gaji dia lebih dari suami, kelulusan dia pun lebih dari suami, dan jadi kadang-kadang tak hormat. Ingat ya, macam mana hebat pun anda wanita, please ya, jangan sombong, jangan marah Tok Abah ya.
Selagi suami anda bergelar suami, anda wajib ya menghormati suami no matter what. Ya, ingat tu abang dari off air tadi cakap dengan cikgu SOB tadi ya. SOB. SOB lagi. Masih berdu. Ya, SOB tu berdu untuk buat songkok. Ya, SOB lain. So sebenarnya Asia ni wanita yang sangat luar biasa ya, isteri Firaun, dan dia dijanjikan masuk syurga sebab hormat suaminya. Suaminya Firaun, Firaun yang akhirnya mengaku dirinya Tuhan. Ya, ada tak suami di luar sana yang perangainya macam Firaun? Tak ada. Jadi kalau Asia ya dapat masuk syurga insya-Allah sebab dia taat kat suaminya, maka anda please ya, no matter who you are, hormati suami anda ya. Wahai orang perempuan yang jaga solat 5 waktu, yang jaga Ramadan dengan sempurna, yang jaga kehormatan dan dapat redha dan keampunan suami kamu, mari masuk syurga-Ku dan mana pintu anda. Ini sabda Nabi SAW. So insyaAllah ya, hormatkan suami ya, dan tolonglah zaman sekarang please ya. Kadang-kadang masuk rumah terus dengan gadget, masuk rumah dengan gadget. Please ya. Suami baik isteri ni, tapi kita fokus lagi tentang isteri ya. Mungkin tentang lain besok kita bincang apakah sifat suami yang menjengkelkan isteri. Jangan kata si perempuan dia tak adil lah. Sabarlah. Masa setengah jam ya. So kali ni tolonglah ya, masuk rumah janganlah pegang handphone, gadget. Fokus pada keluarga, fokus pada suaminya ya. Lepas tu isteri yang inilah yang queen control, yang terlampau cerewet, yang cemburunya lebih, yang tak hormat mertua. Cakapnya mesti komplain mak mertua. Mak mertua tu ibu kepada suami, sedih suami, tersepit dia. Jangan buat suami dilema, tersepit antara isteri yang disayangi, ibu yang dimuliakan dan disayangi, dihormati, dan syurga suami di bawah telapak kaki ibunya. So please jangan anda jadi asbab suami dilema, please ya. Ini sebabnya sedih sangat. Isteri kadang terlampau garang, isteri kadang bersifat buruk, please ya. Isteri kadang kadang ada juga isteri tapi jaganglah. Sikit-sikit dia serah semua kat suami. Ikut abang lah. Nama mula-mula nampak macam comel, ya, comel. Tapi sebelum berkahwin, orang lelaki suka memimpin. Yang kita pergi sini, kita yes. Bila sudah berumah tangga, suami ni fokus pada tugasnya untuk mencari rezeki dan sebagainya. Jadi benda-benda lain dia serahkan pada isterinya sepenuhnya. Nak pergi bercuti ke, nak makan ke, nak pergi restoran ke, nak makan apa ke, ikut yang lah. Jangan terperanjat. Tapi kalau isteri pula berontak, maka ni jadi perkara yang kadang-kadang menjengkelkan ataupun tak seronok hati suami ya. Ni sebagai permulaan lah. Ya. Saya tertarik tu Tok Abah bila Tok Abah sebut je lah. Sometimes ada juga isteri yang serahkan kepada suami. So tak apalah, ikut abang lah, nak pergi makan kat mana pun saya ikut je. Tapi sometimes Tok Abah, banyak kes-kes yang kita jumpa, rintihan hati suami ni. Betul isteri cakap macam tu, tapi bila dah parking, dah buka pintu kereta, betul ke nak makan kat sini? Itu yang menyebabkan mood suami lah. Habis. Awak dah kata minta saya pilih. So saya dah pilih kat sini. Itu je, kat sini. So nampak simple, tetapi bagi seorang lelaki, saya dah buat U-turn, so dah menghadapi trafik yang jam dan sebagainya, nak pergi dekat sini. So saya dah pasang dalam kepala saya nak makan tu menu yang sedap tu. Itu satu. Bajet dalam wallet pun hatulah. Yang itulah. Tiba-tiba kat sini simple je. Kat sini 3 patah perkataan. Aduh. Tapi luka mendalam. Yes. So satu lagi Tok Abah, kadang-kadang kita dapat seperti yang Tok Abah katakan tadi. Dewasa ini seolah-olah pasangan utama ataupun kehidupan yang paling hampir dengan seorang isteri itu adalah telefon. So ini bukan saja wanita. Nanti kita tengok bagaimana pula dari sudut lelaki. So baik, kita ambil apa yang Tok Abah katakan tadi. Sometimes masuk kereta, telefon. Yelah, kita ada driver sebelah kan. So telefon. Kalau dulu sebelum ada gadget dan sebagainya, di sebelah itulah rakan untuk berbual, untuk berbicara, untuk berbincang dan sebagainya. Kini suami memandu seorang-seorang Tok Abah. Kan? So why? Sebab apa? Sebab isteri fokus dengan social media di sebelah, berborak, menyembang dengan kawan dan sebagainya. Sampai kadang suami rasa bosan. So nampak simple tindakan ataupun perbuatan tersebut, tapi implikasinya subhanallah. Dekat meja
meja makan, kadang-kadang pun kita dapat lihat tu Abah, kalau kita pergi makan ke restoran dan sebagainya, kan, sampai anak ni kadang terpaksa tarik baju ataupun pakaian ibu ataupun bapa semata-mata nakkan perhatian ataupun pandangan tersebut. Jadi kadang-kadang perbuatan-perbuatan seperti inilah telah ditegur, telah dimaklumkan. Sang isteri kata, tak ada apa, alah benda kecil je pun, apalah masalah sangat, kan. So akhirnya kadang-kadang kita selalu tengok tu Abah, yang ini kadang-kadang menjadikan konflik. Konflik yang orang kata apa, benda yang kecil, tetapi implikasinya, rentetan daripada tu dia membuahkan suatu benda yang besar. Satu konflik yang besar. Sebab apa? Sebab yang tadi tu lah kata Tok Abah, suami akan berkecil hati, yalah bawa kereta seorang-seorang sampai kampung. So ada orang sebelah tapi tak nak berkawan dengan dia. Nampak simple tu. Cuba dia bawa kereta pula, kita duduk sebelah, kita main telefon. Siap berhenti tepi jalan, awak bawa merajuk dan sebagainya. Okey, itu satulah Tok Abah. Saya nak kupas, nak relatekan. Saya minta maaf kalau yang menonton pada malam ni, itu aku tu. Cuba tanya suami kalian. Agak-agak suami kecil hati tak? Malam ni cuba tanya suami bisik sebelum tidur. Bang, kalau awak drive balik kampung jauh, pergi drive mana-mana tu, kalau saya duk pegang telefon, tengok telefon je, awak kecil hati tak bang? Cuba try tanya. Kok yang belum pernah bertanya lah, kan. So ada satu benda yang lagi tu, ya Tok Abah, yang mungkin Tok Abah boleh tambah nanti. Perkara ni bila saya melihat ada kajian lapangan Tok Abah, antara benda yang menjadi isu yang nampak kecil tapi besar bagi sang suami adalah bila mana pulang dari kerja terpaksa mendengar leteran dari sang isteri. Allahu Akbar. dan isteri pula mengatakan bahawa itulah time dan waktunya untuk kami melepaskan segala-galanya. Dia dah duduk dekat luar rumah 8 ke 9 jam. So dia balik, inilah time untuk kami menyatakan segala-galanya. So Tok Abah, benda tu nampak macam ada logiknya dia seorang isteri, tetapi ada juga berbentuk kezaliman bagi sang suami yang penat, baru kerja, baru balik dan sebagainya. So bagaimana agaknya Tok Abah untuk kita balancekan benda ni? Bagus, soalan bagusnya. Tok Abah akan buat satu-satu kisah yang Tok Abah dengar daripada Ustaz dulu, ya, Asatiza tekan tentang isu ni. Tapi sebelum tu, ya, tolong press the link untuk jadi keluarga usahawan Tok Abah, ya, jadi ahli. Kita akan bantu daripada zero ke hero, ya, untuk mereka yang nak tambah pendapatan, ya, kita akan bantu dengan ilmu, dengan nasihat dan tip, ya. Jangan takut, kita akan bantu sampai berjaya, insya-Allah, ya. Join, ya. Okey. So Tok Abah teringat kisah masa muda-muda dulu. Dia kata ada seorang suami yang baru balik daripada kerja, lalu tu isteri dia bagi dia makan, minum, dah settle semua, ya. Lebih kurang setengah jam kemudian dia bertanya, "Bang, kalau kita pinjam barang ke orang, apa yang patut kita buat?" Kita kena pulangkan lah. Sampai maksudnya kita pulangkan. Kita wajib pulangkan. Kita pinjam. Isterinya pun bercerita, "Bang, anak yang Allah pinjamkan kat kita, Allah dah ambil balik." Ya, isteri tu nak ceritakan tentang anak mereka yang mereka sayang sudah meninggal dunia. Subhanallah. Tapi dia tunggu suaminya makan, minum, relax, baru dia beritahu, ya. Penting tu. Sangat penting. Ini kicap tak beli. Ini kicap tak beli, gas habis. Belum lama, jangan buka kasut, gas habis. Walaupun boleh panggil online, tapi sebab dah emergency dia suruh suami pick up juga. So itu sebabnya. Itu kisah benar. Mungkin kita jangan ekstrim. Memanglah kita ada message, ada handphone semua, betul. Tetapi prinsipnya ialah semua pakar psikologi rumah tangga mengesahkan kalau boleh bila pasangan balik rumah tu, ya, bagi masa setengah jam lah untuk dia settle down. Dia lupakan dia pernah jam tadi masalah kat tempat kerja ke, isu macam-macam, ya. So dapat dirumuskan, baru ditukar, dia punya tukar gear, ya, dah settle, barulah ceritakan situasi. Dan ingat, ya, kalau nak sebenarnya kalau kita tengok cerita orang putih, ya, I have two news, the good news and the bad news. Which one you want to know first? Dia akan tanya, berita baik ke berita buruk? Nampak? Maksudnya apa? Jadi kita kalau boleh, bila nak cerita kat suami, ceritakan yang baik-baik dulu tentang anak kita berjaya, tentang ini semua. Cuma yang elok dulu. And then dah seronok, and then cuma satulah, ya, yang ceritakan pula benda yang negatif. Jadi suami dapat menerima dengan lebih terbuka, dengan lapang dada dan sebagainya. Ingat, ya, itu sangat-sangat kritikal. Sebenarnya itu pun rintihan suami yang terutap. Ya Allah, aku belum settle down, aku tengah stres, aku tengah penat, aku tengah ingat jam tadi, aku terlanggar pula orang langgar bonet aku pula, bos tengah marah. So macam-macam ni, ya.
Ya, belum settle, dia Sampai dapat rumah. Sampai rumah belacan mana bang? Belacan yang saya minta tadi. Awak ni memang lupa daripada sebelum kahwin sampai ke kahwin dah 40 tengok tu. tahun. Dia ungkit pula. Ungkit pula. Tu macam mana tu tak apa? Dan lah dia ungkit. Awak ni tak macam bapak saya. Awak ni tak macam abang saya. Awak ni tak awak tak macam jangan suami orang tu. Jangan sekali-kali membandingkan suami anda dengan sesiapa pun dalam dunia. Hatta bapak dia. Bapak suami, jangan dibandingkan. Sebenarnya kata ulama, ni dia. Barang siapa membandingkan seorang manusia dengan manusia lain, sebenarnya dia tidak bersyukur dengan ketentuan Allah. Dia menghina ketentuan Allah. Ya, awak bandingkan suami dengan ayah dia, suami dengan abang awak, ya, suami dengan orang lain, lelaki lain. Abang kenapalah tak handsome macam Tok Abah? Contoh. Siapa mengata kita, awak dapat dosa. So jangan paling sedih seorang suami dibandingkan dengan orang lain. Ya, kalau lain lah. Bang, abang saya tak nak bandingkan abang dengan Nabi, tu tak apa, ya. Saya tak pernah nak bandingkan abang dengan Menteri Agama, tu tak mengapa. Kita tak rasa kecil hati, ya. Tapi kalau bandingkan orang yang setara dengan kita, semua lelaki rasa tak selesa. Ya, so ini satu perkara yang para isteri yang saya muliakan, kami muliakan. So jangan bandingkan suami, ya, bagi masa suami rehat, ya. Jangan kata orang tu menyusahkan suami. Kalau boleh tu, ini perkara-perkara yang kadang-kadang lepas pandang, ya. Dan satu lagi perkara yang sangat menjengkelkan suami ialah jangan sesekali hebahkan kesilapan kekurangan suami. Contoh yang paling mudah, suami kecil hati, tapi dia takkan sebut. Nak balik rumah, ya, balik kampung, ya, lepas tu salah jalan. Tengok weh, tapi salah jalan. Apa kan? Si isteri kata, mak tahu tak mak, abang dia kan. Kita cakap, kita dengar, sesat. Aduh. Ini satu perkara yang Tok Abah kena. Dan Tok Abah pesan kat Tok Mak, janganlah, ya. Dah lah saya tersilap. Lepas tu awak katakan, dah marah tadi. Awak report pula ke orang lain. Sampaikan pula. Jangan pula masukkan ke apa ni? Sekarang viral masukkan. Suami saya tak masuk pinggan. Tengok ni pinggan yang ditinggalkan. Allahu Akbar. Aduh, please. Ini kritikal, ya. Ini sangat penting. Nampak macam kecil, macam remeh, tapi luka hati seorang suami. Takut. Alah, benda macam tu. Kalau suami tengah kecil hati, maaf, ya, meninggal suami awak dalam keadaan kecil hati, agak-agak selamat tak awak di dunia dan di akhirat. Please, ya. So ni benda nampak kecil tapi sebenarnya sangat besar. Sebab redha suami amat kritikal. Itu sebabnya kalau boleh, itu sebabnya walaupun kita belum sampai ke situ, tiap-tiap malam sebelum tidur, tolong minta maaf kat suami. Tak pengen bang minta ampun, yang B minta maaf, please, ya, serius, ya. Dan suami pun maafkan isteri anda walaupun tidak dimohon. Ini sangat penting. Okey, itulah komen Tok Abah. Allah Akbar. Banyak tu Tok Abah. Yang kebanyakannya yang kami cuba sharekan, saya dan Tok Abah cuba sharekan adalah kajian lapangan yang berkaitan, yang realiti, bukan semata-mata yang kita petik, yang kita ambil daripada teori buku-buku. Tetapi kami bawa ni adalah kepada dunia yang ataupun keadaan yang sebenarnya. Minta maaf lah kalau ada yang rasa malam ni kalau suami sikukan, tu awak pada muka. Tapi tak apa, tunggu turn untuk suami akan tiba. So tak apa, kita nak pergi lebih jauh sedikit tu Abah. Tadi kita dah bincangkan, kita seimbang berkaitan dengan ciri-ciri wanita ataupun pasangan ataupun isteri yang orang kata tidak disenangi oleh suami. Ada beberapa perkongsian yang kita sembangkan, walaupun benda tu kecil, nampak macam remeh, kecil bagi seorang isteri tetapi sangat besar bagi seorang suami. Tu Abah. So baik, kali ni kita nak melihat tu Abah, dalam masa yang sesingkat yang ada ini, apakah agak-agak yang tu Abah, kan, faktor-faktor yang membawa kepada ciri-ciri tersebut. So of course lah, ciri-ciri itu adalah yang kita bincangkan tadi, tetapi kita nak tengok sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang isteri itu bertindak sedemikian, yang menjadi faktor tu. Itulah sebabnya Tok Abah sangat kagum, ya, dengan Allah mencipta seorang manusia, seorang sosok bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya tengok Nabi itu gagah, mantap, hebat, berani, kuat, ya. Kekuatan Nabi malah disebut sebagai kekuatan 40 orang lelaki, ya, ataupun sebuah tempat kata 100 orang lelaki punya kekuatan, ya. Nabi kalau jalan pun pantas. Nabi pernah lawan wrestling, the champion of wrestling. Nabi menang. Tapi Nabi
mudah menangis, lebih banyak menangis daripada wanita. Nabi lebih pemalu daripada seorang anak dara suntik. Nabi punya lemah lembut, lebih lemah lembut daripada siapa-siapa pun dalam dunia. Jadi maksudnya apa? Rupanya Nabi SAW ada sifat wanita dalam dirinya. Justru kenapa orang perempuan ni kadang boleh menyebabkan suami jengkel? Sebab mereka tak pernah cuba nak memasukkan sifat-sifat lelaki dalam diri mereka sikit-sikit. Saya tak suruh isteri mula cukur janggut ke, bukan. Angkat besi ke, bukan. Tapi memasukkan sifat lelaki, ya, sifat lelaki iaitu banyak berfikir jauh, banyak gunakan otak kiri, logical, pakai logik, jangan pakai emosi, feeling saja, ya. Kira cari alternatif, ya. Cuba berfikir dari sudut pandang suami. Ini caranya. Berbincang, cari ilmu, minta nasihat daripada ibu mertua, minta nasihat daripada kakak ipar, adik ipar perempuan yang faham akan suami anda. Jadi suami selalu Tok Abah sebut di mana-mana bahawa rupanya suami kita ni, suami anda ni ada butang hijau, perkara-perkara yang dia seronok dan bahagia. Ada juga butang merah, perkara-perkara yang dia benci, dia fed up. Kalau on butang merah, dia akan rasa terhina, akan sentap, akan kecil hati, akan rasa negatif. Jadi kenal pasti. Kerana isteri take for granted, dia tak kenal pasti apa butang hijau suami. Perkara-perkara yang suami seronok, bahagia, yang memang didambakan, itu butang hijau. Minuman kegemarannya, lagu kegemarannya, kuih kegemarannya, warna yang dia suka isinya pakai, dan perfume yang sekian, bermacam-macam butang hijau. Butang merah adalah perkara-perkara yang menyebabkan suami jengkel, marah, kecil hati. Kena faham, kena ada ilmu. Dan ilmu tu berbagai-bagai puncanya. Itu sebabnya Tok Abah bagi hint. Tanya mak mentua kalau masih hidup, tanya kakak ipar, tanya adik perempuan, adik ipar perempuan, sebab mereka yang lebih peka. Adik laki-laki tak berapa peka akan sifat-sifat suami anda. Tapi adik perempuan, kakak ni dia lebih peka sebab dia menggantikan sifat ibu. Dan yang penting ilmu kena ada dan belajar untuk melihat sesuatu dari sisi pandang suami. Maka anda atas landasan betul untuk mengelakkan, menjengkelkan, mengecilkan hati suami, insyaAllah. Allahu Akbar. So maknanya suka tak suka, seseorang isteri tu perlu membuat kajian terhadap pasangan ataupun suaminya. So jangan take for granted lah. Jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Perkara tu subhanallah. Alah dah kahwin 5 tahun dah kenal dah. Luar dalam jangan. Tapi Tok Abah, yang ni lah Tok Abah. Kadang-kadang kita selalu terlepas pandang Tok Abah. Bila dah biasa buat perkara yang salah salah tu rasa betul. Ya. Tapi bila dah tak biasa nak buat perkara yang betul tu rasa salah. Betul. Jadi mungkin ada di kalangan isteri dia rasa benda tu alah dah biasa bangun tidur tak kemas tempat tidur, apa salahnya. Kan. So kadang-kadang be careful because sang suami mungkin tidak menyatakan perkara tersebut, tapi dia menilai tahap kepemalasan sang isteri dan sebagainya kan. So baik Tok Abah, untuk kita wrap up, untuk kita simpulkan topik kita pada hari ini, isteri yang kurang disenangi topik kita oleh sang suami, dari sudut pandangan sang suami. So sebagai nasihat Tok Abah kepada isteri yang berada di luar sana kan, apakah faktor X means maknanya faktor yang boleh membawa sang isteri ni, kalau dia dengar malam ni itulah kesilapan dia, itulah kesalahan dia, tapi dia tak boleh nak ubah benda tu Tok Abah sebenarnya. Jadi mungkin timbul dalam diri mereka, macam mana nak cari kekuatan ni, nak ubah ni, aku dah buat salah ni, so apa yang sebenarnya patut aku buat sekarang? Itu bagus ya, itu yang bagus untuk kita wrap up isu kita ni. Pertamanya itulah cari masa yang sesuai, yang munasib untuk curhat. Akan ada curhat ya, curahan hati antara isteri suami. Ada masa untuk berbincang. Sebab kadang kita ni terlampau sibuk dengan berkejam-kejam dengan gadget sampai tak ada masa untuk berbual dengan hati terbuka, heart to heart kata orang ya. Tanya ya, so saya orang biasa ada kelemahan, so saya nak minta abang tolong bagi tahu, tolong bagi tahu, awak bagi tahu saya apa yang perkara patut saya tingkatkan. So jangan terperanjat
ya pasangan kita kan, awak ni okey, semua okey, cuma kalau boleh ni dia yang kalau boleh inilah yang kita kena ambil tindak. Satu, ya kena ada terus terang cakap ya, ambil cari masa insya-Allah. Ya, kalau takut, kalau segan ke tak boleh nak berdepan, gunakan social media lah. Social media lah. Masa awak kat office tanya, I appreciate, syukur dapat kahwin dengan you gini. Please tolong senaraikan mungkin 3 sebab apa ni amalan buruk saya ya. Ini yang mungkin saya kena perbaiki. Abang please ya, please Frank. Contoh please ya. Itu mau suami kata awak dah tulis wasiat belum? Ke ataupun ubat tak makan ni, awak tak makan ubat ya. Macam bawang tebian ya. Itu satu. Yang keduanya pesan guru-guru kita lah, ulama-ulama besar kata beginilah, bila seorang isteri mula betulkan dirinya ya, yang paling penting itulah solat 5 waktu dijaga, solat taubat dia buat, istighfar banyak-banyak. Bila dia betulkan diri dia dengan istiqamah, Allah akan repair ya, semua orang dan semua makhluk di sekitar dia. Itu satu penting ya. So betulkan diri kita. Jangan tunggu ada masalah baru nak betulkan diri, sebab semua orang tak betul. Tok Abah tak betul, ya cikgu SBO ni pun banyak tak betul. Kita banyak tak betul. Jom kita betulkan diri. Ya, dan kita minta Allah bagi hidayah, agar Allah bagi petunjuk bagaimana kita nak betulkan lagi diri kita dan bagaimana nak menambat hati pasangan, kurang menjengkelkan hati pasangan. Itu yang kedua ya, kita betulkan diri kita. Dan yang ketiganya of course lah ya, kita sama-sama ya masuk majlis ilmu, sama-sama belajar, sama-sama, sebab orang yang 40 hari tak masuk majlis ilmu, hati jadi keras. Bila jadi keras, maka dia tak ada sifat tasamuh niatnya berlapang dada, boleh ditegur. Dia kena masuk majlis ilmu. Ya, majlis ilmu banyak, tanyalah ustaz, boleh dengan kuliah, boleh forum sana macam-macam. Pergi ke masjid masa dah tak ada PKP nanti, kita ke masjid ke mana, banyak ruang untuk cari ilmu. Bila kita masuk majlis ilmu macam malam ni, maka hati kita jadi lunak, hati kita jadi lembut, maka mudahlah kita menerima nasihat pesanan. Tu tadi macam mana nak berubah? Masuk majlis ilmu. Solat taubat tiap malam, istighfar 100 kali. Solat taubat tiap malam, istighfar 100 kali. Memurnikan hati, maka akan menarik ruang dan peluang untuk ilmu masuk. Dan kata orang tu memurnikan hati kita dan mengetuk hati kita untuk berubah ke arah menjadi isteri yang lebih didambakan, ya, disayangi oleh suami, insya-Allah Rabbi. So kata kuncinya untuk yang berada di luar sana yang menonton pada malam ini, kalau nak dunia dengan ilmu, kalau nak akhirat juga dengan ilmu, maka jadilah orang yang pemburu dan pencipta kepada ilmu dan juga kepada mandis ilmu. Maka pada malam ini yang menonton, yang melihat rancangan selama 30 minit bersama saya dan SBO, sama dengan Tok Abah, so please share di Facebook kalian semua agar mandis ilmu ini berpanjangan dan terus dipanjang-panjangkan agar ia mendapat manfaat kepada semua yang menonton. InsyaAllah kalian juga akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa klik butang di ruang komen tersebut untuk sesiapa yang ingin mendapat pendapatan yang lebih dan sebagainya. Jom join kami bersama usahawan keluarga Tok Abah dan kita sama-sama insya-Allah mencari keberkatan dalam hidup dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.